Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Untuk pembelajaran hari ini, kita akan teruskan dengan tajuk Kerajaan Alam Melayu. Kalau minggu lepas kita dah tengok konsep alam Melayu dari sudut geografi, kita akan teruskan dari sudut bahasa dan juga budaya. Dan juga kita akan tambah kewujudan kerajaan di alam Melayu. 1.2. Jadi cikgu akan recap sedikit pengenalan merangkumi gugusan, kepulauan dan tanah besar di bahagian tenggara benua Asia. Dikenali pelbagai istilah Kepulauan Melayu dan Dunia Melayu, dan konsep alam Melayu dilihat dari sudut geografi, bahasa dan budaya. Macam cikgu cakap, alam Melayu kalau sekarang ni kita akan panggil Asia Tenggara. Okey, kita tengok dari sudut geografi. Kita ada tengok 5 orang tokoh yang memberi pendapat yang hampir sama mengenai alam Melayu, kedudukan alam Melayu. Yang pertama adalah Profesor Emeritus Datuk Dr. Nik Hassan Suhaimi, Nik Abdul Rahman. Macam mana pendekatan yang awak nak buat? Macam mana awak nak ingat? Beliau ni agak jauh daripada tokoh-tokoh lain. Yang mana dia kata alam Melayu ni meliputi kawasan dari Madagaskar sampai ke Taiwan. Dia jauh daripada tokoh yang lain. Okey, tokoh kedua Abdul Hadi Haji Hassan. Beliau telah memberi pendapat bahawa alam Melayu ni cuma meliputi Kepulauan Melayu hingga selatan Thailand. Agak ringkas. Dia agak ringkas. Yang ketiga, ini yang paling panjang. Nama panjang, pendapat juga panjang. Mungkin awak lebih mudah nak ingat lah. Profesor Emeritus Tan Sri Datuk Pendeta Dr. Ismail Hussein. Yang keempat, Alfred Russel Wallace, iaitu sarjana barat. Beliau ni orang putih lah, kita boleh cakap orang putih. Kalau tengok pendapat dia agak bukan pelik. Kita jarang dengar. Contohnya Nicobar, Solomon, Papua. Orang-orang putih. Dan yang terakhir adalah Profesor Dr. Ding Chuming. Beliau hanya mengatakan yang dunia Melayu ni meliputi Malaysia, Indonesia, Brunei, Singapura, Selatan Thailand dan Filipina. Macam mana awak nak ingat? Beliau cakap alam Melayu ni all around us je. Dekat-dekat dengan kita je. Kita teruskan dari sudut bahasa. Sudut bahasa terdapat 2 tokoh yang memberi pendapat. Yang pertama adalah Profesor Emeritus Datuk Dr. Asmah Haji Omar. Beliau adalah tokoh bahasa. Beliau mengatakan bahawa bahasa serumpun mempunyai perkaitan dengan bahasa etnik peribumi. Persamaan boleh dikenal pasti melalui bahasa-bahasa tertentu. Jadi apa bahasa-bahasa tu? Awak boleh rujuk pada buku teks muka surat 6. Persamaan bunyi perkataan bagi beberapa etnik di alam Melayu. Sebagai contoh cikgu bagi, kalau bahasa Melayu kita sebut empat. Bahasa Jawa pula sebut papat. Bahasa etnik Melanau akan sebut pat. Kadazan Dusun akan sebut apat. Untuk 5. Bahasa Jawa sebut 5. Bahasa Melayu Brunei sebut 5 juga. Dan Kadazan Dusun akan sebut 5. Kalau awak baca semua hampir-hampir sama bunyi dia. Pat, mo. Jadi kalau awak nak tahu apa pendapat Dr. Asmah ni, awak ingatlah 5, 4. Awak ingatlah Dr. Asmah ni. Tokoh kedua adalah tokoh bahasa juga, iaitu Sultan Takdir Alish Jahbana. Beliau mengatakan bahasa Melayu telah digunakan di alam Melayu.
dikembangkan oleh orang Melayu yang gemar berlayar dan bahasa ini adalah bahasa yang sederhana dan mudah difahami. Yang mana beliau ni berpendapat alam Melayu ni menggunakan bahasa Melayu. Yang mana orang Melayu ni kalau pergi berlayar menggunakan kapal, pergi ke satu tempat, beliau menggunakan bahasa Melayu. Dari situ bahasa Melayu diketahui oleh orang lain. Jadi kalau awak nak ingat, Sultan Takdir ni dia cakap pasal bahasa Melayu. Kita pergi kepada sudut budaya. Sudut budaya dikenali sebagai budaya serumpun. Yang mana ada kesenian, tulisan dan bahasa, kepercayaan dan adat, persuratan, dan juga struktur sosial. Sebagai contoh, seni mempertahankan diri, wayang kulit dan juga gotong royong. Jadi alam-alam Melayu ni dia mempunyai budaya yang serumpun, yang hampir sama. Sebagai contoh, wayang kulit ni ada dekat Kelantan, ada juga dekat Pulau Jawa, Indonesia. Jadi kalau gotong royong ni, aktiviti gotong royong juga dibuat di tempat-tempat di alam Melayu ni lah. Maksudnya bukan satu tempat je. Atau contohnya awak pergi ke luar negara. Cuba lihat pada sudut pakaian. Kalau Melayu menggunakan batik, baju batik. Awak pergi Indonesia, ada juga yang menggunakan batik. Dan juga kalau dekat Myanmar, menggunakan songket. Perkara yang hampir sama, budaya yang hampir sama, pakaian yang hampir sama. Kita teruskan kepada 1.2 iaitu kewujudan kerajaan di alam Melayu. Terdapat 7 kerajaan yang awak perlu ingat. Yang pertama adalah Kerajaan Funan. Kerajaan Funan ni terletak di lembah Sungai Mekong, bermula pada abad pertama dan pusat kerajaan dia adalah di Yadapura. Yang kedua, Kerajaan Champa. Terletak di selatan dan tengah Vietnam dan bermula pada abad kedua dan pusat kerajaan dia terletak di Indrapura. Kerajaan ketiga, Kerajaan Sriwijaya. Terletak di lembah Sungai Musi, Sumatera, Indonesia. Mula pada abad ke-7 dan pusat kerajaan dia adalah di Palembang. Yang seterusnya adalah Kerajaan Angkor. Terletak di lembah Sungai Mekong dan bermula pada abad ke-9. Pusat kerajaan dia adalah Hariharalaya. Kerajaan kelima, Kerajaan Majapahit. Lokasi di lembah Sungai Berantas, Jawa Timur, Indonesia. Mula pada abad ke-13. Pusat kerajaan dia adalah Kota Trowulan. Abad pertama, kedua, ke-7, 9 dan 13. Dekat sini awak boleh rujuk pada muka surat 8. Ada dia punya peta. Selalunya dalam exam, awak perlu letakkan dekat mana kerajaan Funan tu. Dekat mana kerajaan Angkor. Awak kena tahu kat mana kedudukan dia. Kita tengok kerajaan yang ke-6. Kerajaan Kedah Tua. Terletak di Sungai Mas dan Sungai Bujang. Bermula pada abad ke-5. Dan pusat kerajaan dia adalah dekat Sungai Mas dan Pangkalan Bujang. Dan kerajaan Gangga Nagara. Terletak di pantai barat bahagian tengah Tanah Melayu bermula pada abad ke-6. Dan pusat kerajaan dia adalah di Pangkalan. Boleh rujuk pada muka surat 8 di buku teks. Tugasan untuk hari ini, cikgu nak awak siapkan nota bab 1 iaitu 1.1, 1.2, 1.3 dan 1.4 di dalam buku nota sejarah atau test pad. Dan hantar gambar nota untuk 1.1 dan 1.2 sahaja di dalam Google Form yang disediakan.
Jadi apa yang awak perlu buat? Buat je nota bab 1 semua. Tapi yang awak perlu hantar hanya 1.1 yang awak sepatutnya dah buat minggu lepas dan 1.2 untuk minggu ini. Okey, untuk 1.3 dan 1.4 cikgu akan minta pada kelas seterusnya. Awak ada seminggu untuk siapkan. Okey. Jadi kalau ada apa-apa masalah berkaitan nak upload atau nak menghantar nota, boleh direct personal cikgu ataupun bagi tahu dalam grup. Okey. Jadi untuk hari ini terima kasih. Okey, cikgu harap awak jangan pernah putus harapan untuk memperbaiki masa depan awak. Okey, good luck. Terima kasih dan Assalamualaikum.